Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz Azri dan rakan-rakan. Nama saya Nur Yasmin binti Muhammad Amin dan hari ini saya akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Syaitan dari Sudut Pandangan Islam Menurut Hadis. Jadi pertama sekali, hadis ni apa sebenarnya? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Kamus Pelajar edisi kedua, dia menyatakan bahawa hadis ini adalah apa sahaja perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perbuatan, perkataan dan sifatnya. Hadis ini adalah sumber kedua yang boleh dirujuk selepas Al-Quran. Oleh itu dapat dilihat bahawa hadis ini sebenarnya mempunyai pandangan dan tafsiran yang lebih terperinci sedikit, walau bagaimanapun dia tidak lari daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi berdasarkan tajuk kajian yang dikaji iaitu Syaitan dari Sudut Pandangan Islam Menurut Hadis, didapati bahawa syaitan ini sebenarnya adalah satu sifat yang digelar pada sesiapa sahaja makhluk Allah yang menderhaka ataupun telah pun dilaknat oleh Allah. Jadi syaitan ni dia sebenarnya maksud dia sangat luas. Kita boleh nampak syaitan ni terbahagi kepada dua golongan, iaitu dari golongan jin dan golongan manusia yang mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk menyesatkan yang telah dilaknat oleh Allah, dan sebenarnya matlamat diorang adalah untuk memesongkan akidah seseorang itu. Seterusnya saya akan membincangkan tentang konsep syaitan, jin dan iblis dengan lebih terperinci. Seperti yang telah dibincangkan sebentar tadi, syaitan ini merupakan satu definisi umum untuk menggambarkan sifat makhluk yang derhaka pada Allah atau apa sahaja yang mendorong pada perkara yang buruk. Jadi syaitan ini sebenarnya terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan jin dan golongan manusia. Sebagai contoh, iblis ini adalah syaitan dari golongan jin kerana sifat angkuhnya dan ingkar pada perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam. Seterusnya kita dapat lihat syaitan dari golongan manusia pula adalah seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal atau sesiapa sahaja yang dilaknat oleh Allah kerana perbuatan buruk yang mereka lakukan itu. Sebagai contoh, Qarin. Qarin ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah daripada golongan jin sebagai pendamping manusia. Jadi kita dapat lihat bahawa setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini akan mempunyai Qarinnya tersendiri. Atau dengan kata lain yang lebih mudah untuk difahami, Qarin ini macam kembar kepada kita. Dia ada dengan kita. Tapi beza dia, Qarin ni akan mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang jahat. Hanya Nabi Muhammad SAW sahaja yang berjaya mengislamkan dia punya Qarin. Maksudnya orang lain punya Qarin ni dia kafir, iaitu untuk mendorong melakukan perkara ke arah kejahatan. Okey. Jadi perkara ini dapat dibuktikan di dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, dan tidaklah setiap orang daripada kamu, iaitu yang lahir di dunia ini, melainkan dia telah diutuskan bersamanya Qarin, iaitu teman daripada kalangan jin. Kemudian sahabat bertanya, adakah kamu juga wahai Rasulullah? Kemudian baginda menjawab, dan aku juga, melainkan Allah telah membantuku daripada gangguannya, maka aku terselamat dan ia tidak akan mendorongku kecuali ke arah kebaikan. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul iblis. Seperti mana yang kita tahu, iblis ini sebenarnya merupakan makhluk daripada kalangan jin yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Jadi peristiwa ini bermula apabila Allah memerintahkan para malaikat semua untuk sujud pada Nabi Adam. Semua para malaikat sujud, kecuali iblis, sebab iblis ni rasa yang diri dia ni jauh lebih hebat. Dia ni diperbuat daripada api, kenapa dia nak kena sujud pada Nabi Adam yang diperbuat daripada tanah? Jadi iblis menjadi angkuh dan memandang rendah pada Nabi Adam. Dan disebabkan oleh ini, Allah telah mengusir iblis dari syurga dan menjadikannya makhluk yang terkutuk. Iblis jadi marah dan geram. Dia telah bersumpah untuk menyesatkan manusia dengan menghasut manusia untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Okey, so sekarang kita akan cakap pasal ciri-ciri yang dimiliki oleh syaitan menurut hadis. Pertama sekali kita mula dengan jin. Okey, jin ni sebenarnya diciptakan daripada lidah api dan terdiri daripada dua golongan. Golongan apa? First, golongan jin Islam. Kedua, golongan jin kafir. Walau bagaimanapun, kita sebagai umat Islam, kita dilarang untuk menggunakan bantuan daripada jin. Tak kira lah dia ni jin Islam ke, jin kafir ke, sebab ini merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah.
Okey, kalau nak tahu sebenarnya jin ni kehidupan dia sama je macam manusia. Diorang berkahwin, ada keluarga, bekerja semua tu. Cuma beza dia, diorang hidup di dimensi yang berbeza. Kita tak boleh nampak daripada mata kasar kita. Okey, perkara ini juga, ciri-ciri jin ini juga kita dapat lihat dalam hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa malaikat ini diciptakan daripada cahaya, jin diciptakan daripada api, dan Adam iaitu manusia diciptakan daripada apa yang telah diberitahu, apa yang telah dijelaskan pada kalian. Jadi melalui hadis yang diriwayatkan ini, kita dapat lihat bahawa ciri-ciri fizikal jin ni adalah daripada api. Namun ada juga hadis, iaitu tafsiran hadis ni, dia mengatakan lebih terperinci bahawa jin ini ada 3 golongan, iaitu 3 jenis. Seperti yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Suyuti, dia bagi tahu yang jin ni ada 3 jenis. Pertama, yang mempunyai sayap dan terbang di udara. Kedua, yang merupakan ular dan anjing iaitu haiwan. Ketiga, yang menetap dan berpindah randah. Jadi untuk jin daripada golongan pertama iaitu golongan yang mempunyai sayap dan terbang di udara ni, dia ni bukan macam manusia sebab dia ni tak makan, tak minum, basically dia ni macam angin yang terbang dekat udara. Tapi ada juga golongan jin yang makan minum macam manusia. Cuma itu bukan daripada golongan pertama. Okey, seterusnya adalah golongan kedua iaitu golongan yang berupakan ular dan anjing. Jadi dekat sini kita boleh lihat pelbagai pendapat yang dalam hadis-hadis yang ditafsirkan oleh para ulama. Termasuklah ada yang mengatakan kalajengking juga termasuk dalam golongan ini. Namun pendapat lain pula cakap golongan jin yang berupakan haiwan ni merupakan jelmaan jin sebenarnya. Tapi ada juga yang cakap sebenarnya mereka ini adalah keturunan jin. Okey, lepas tu kita dapat lihat dekat dalam hadis Imam Muslim dan beberapa ulama yang lain yang meriwayatkan daripada Abu Dar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa anjing hitam adalah syaitan. Macam tu. Jadi hadis ini dia menggambarkan anjing hitam itu adalah syaitan. Macam yang kita tahu, gelaran syaitan ni adalah satu sifat yang digelar pada sesuatu perkara yang buruk lah, satu benda yang buruk. Oleh itu ada beberapa ulama macam Al-Katabi dengan Ibnu Qutaibah, dia berpendapat bahawa hadis ini sebenarnya dia mengiaskan sifat anjing hitam yang buruk. Sebab itulah ada hadis yang cakap pasal anjing hitam ini adalah syaitan. Sebenarnya dia just dia kias pada sesuatu sifat yang buruk. Akhir sekali adalah golongan ketiga iaitu golongan yang menetap dan berpindah randah. Okey, jadi dekat sinilah golongan ni lah yang kita cakap dia mempunyai persamaan macam manusia. Kehidupan dia tu maksudnya dia makan, dia minum, dia berkahwin. Sebagai contoh Bunyan. Bunyan dikatakan berasal daripada kelompok jin yang ni, daripada golongan ketiga ni. Sebab Bunyan ni dia tinggal berdekatan dengan manusia juga. Diorang pun ada kehidupan macam manusia, makan, minum. Diorang pun ada tempat tinggal, cuma beza dia diorang ni dekat dimensi yang berbeza. Kemudian isi seterusnya iaitu sifat-sifat syaitan. Pada bahagian ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat syaitan menurut hadis. Antara sifat-sifat syaitan yang kita dapat lihat termasuklah was-was. Was-was ni merupakan satu perasaan yang wujud disebabkan oleh bisikan syaitan ke dalam diri manusia. Was-was ini juga boleh dikira sebagai satu penyakit yang ada pada akal seseorang kerana seseorang itu akan mula rasa ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang pada asalnya, pada mulanya, mereka mempunyai keyakinan untuk melakukan sesuatu perkara itu. Daripada Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, syaitan ini dia akan duduk bercangkung dalam hati manusia. Apabila manusia itu mengingati Allah, maka dia akan mengundurkan diri. Tapi kalau manusia itu menjadi lalai, dia iaitu syaitan akan menghasut untuk melakukan perkara yang tidak baik. Jadi dekat sini kita dapat lihat sebenarnya perasaan was-was ini adalah punca daripada syaitan sebab ini merupakan perasaan yang tidak baik. Dia akan berusaha sedaya upaya untuk hasut manusia. Lagi-lagi orang yang tengah berada dalam keadaan yang lemah, tengah berada dalam sedih, waktu itulah syaitan dia akan lagi senang untuk masuk dalam diri seseorang tu untuk hasut
fikir macam-macam benda-benda yang buruk. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah rajinkan diri untuk beribadat pada Allah agar kita punya diri ni jauh daripada gangguan-gangguan syaitan macam ni. Seterusnya, sifat marah juga merupakan salah satu sifat syaitan kerana ini merupakan sifat yang tercela. Jika seseorang itu tidak berjaya mengawal kemarahan mereka, ini bermakna syaitan telah berjaya mengawal diri dan pemikiran seseorang itu. Sifat marah ini sebenarnya mendatangkan banyak keburukan pada manusia kerana manusia akan berada di luar kawalan dan akan bertindak secara tidak rasional. Oleh itu, perkara sebegini haruslah dibendung dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam Islam, kita juga diajar untuk mengawal kemarahan kita dan salah satu cara adalah dengan berwuduk. Jika kita mempunyai perasaan marah, kita bolehlah ambil wuduk agar kita kembali tenang dan untuk mengelakkan diri kita daripada bertindak mengikut perasaan yang akhirnya akan bawa kepada penyesalan. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW amat menitik beratkan setiap individu untuk mempunyai sifat sabar dalam diri. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad SAW ada bersabda, jika salah satu daripada kamu itu sedang marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika perasaan marah itu tidak hilang, maka hendaklah dia untuk berbaring. Jadi dekat sini kita nampak betapa pentingnya untuk kita kawal kita punya kemarahan agar kita tak bertindak ikut emosi yang sebenarnya perasaan ni semua sebab syaitan. Syaitan yang buat kita rasa marah agar kita bertindak ikut emosi kita. Last kita akan menyesal. Macam tu. Tidak dilupakan juga bahawa sifat sombong atau takabur juga merupakan salah satu sifat syaitan kerana ini merupakan sifat yang tidak baik dan akan membawa kepada impak yang negatif. Dan jika kita lihat, sebab sifat ini jugalah iblis telah dihalau dari syurga, telah diusir dari syurga dan telah dilaknat oleh Allah kerana sifat sombong dan takaburnya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam tidak boleh mengamalkan sifat ini dalam diri kita. Takabur itu merupakan satu perasaan di mana kita rasa diri kita ni jauh lebih hebat daripada orang lain. Dia secara tak langsung kita telah merendah-rendahkan orang lain dengan membangga diri. Jadi perasaan ini merupakan perasaan yang tidak baik dan tidak boleh ada dalam diri setiap orang. Tambahan pula, kita dapat lihat bahawa syaitan ni sebenarnya mempunyai sifat yang kotor. Dia suka pada benda-benda yang kotor, benda-benda yang jijik. Sebagai contoh, syaitan ni suka pada bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang mempunyai aura yang negatif. Contoh, jika rumah tu dia mengamalkan amalan syirik, sihir ataupun penghuni dalam rumah tu tak solat, tak pernah baca Al-Quran, syaitan suka pergi dekat tempat-tempat yang macam ni. Oleh itu, kita sebagai umat Islam juga amat menitik beratkan tentang kebersihan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia ada berkata bahawa kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Kebersihan yang dimaksudkan dekat sini termasuklah kebersihan diri, kebersihan rumah, persekitaran, semua. Sebab syaitan ni sebenarnya dia suka dengan benda-benda yang kotor. Sebab tu kita kena jaga kebersihan kita elok-elok supaya kita jauh daripada didekati oleh makhluk-makhluk ni. Seterusnya, matlamat syaitan juga adalah untuk merosakkan pegangan akidah seseorang itu dengan maksud mereka untuk mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang khurafat. Kerana dengan ini, seseorang itu akan jadi jauh daripada rahmat Allah. Sesiapa sahaja yang mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang khurafat ini, bermakna mereka telah menyekutukan Allah dan ini merupakan perbuatan dosa besar dan dilaknat oleh Allah jika tidak bertaubat. Perkara sebegini sebenarnya berlaku disebabkan oleh pegangan agama yang lemah dalam diri seseorang. Mereka jadi mudah terpedaya dengan hasutan-hasutan syaitan, mudah percaya pada kuasa makhluk lain selain daripada Allah. Ini merupakan perbuatan yang mensyirikkan Allah. Antaranya, contoh, apabila seseorang itu bertemu dengan bomoh untuk meminta bantuan atau seseorang itu menggunakan sihir untuk menyihir seseorang tujuan untuk merosakkan kehidupan orang itu. Jadi ini merupakan matlamat-matlamat syaitan untuk menyesatkan manusia, untuk bagi manusia percaya pada kuasa selain daripada Allah.
Di dalam konteks ini, saya akan membincangkan tentang tugas-tugas syaitan di muka bumi. Seperti mana yang telah dikaji, didapati bahawa tugas-tugas syaitan ini adalah untuk menjerumuskan seseorang itu untuk menjadi ahli neraka bersamanya dengan mengajak melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Sebenarnya tugas-tugas syaitan ini mereka boleh merasuk, menggoda manusia untuk melakukan perkara-perkara yang buruk seperti yang dinyatakan dalam hadis, iaitu syaitan ini berjalan pada anak manusia seperti jalannya darah peredarannya. Sebagai contoh, kita boleh lihat Qarin. Qarin ini daripada kalangan jin dan merupakan pendamping kepada manusia sejak manusia itu dilahirkan. Dan tugas Qarin adalah untuk menghasut manusia melakukan perkara-perkara yang buruk. Sebagai contoh, antara bisikan-bisikan yang dibawa oleh syaitan termasuklah untuk agar manusia berasa malas untuk solat, malas untuk membaca Al-Quran, menimbulkan perasaan-perasaan was-was, perasaan-perasaan yang buruk. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh membiarkan Qarin untuk mengawal diri kita melakukan perkara-perkara yang melalaikan itu. Selain itu, syaitan daripada golongan jin juga mempunyai tugasnya, iaitu untuk merasuk manusia sehingga menyebabkan mereka untuk bertindak di luar daripada kawalan. Sebagai contoh, kejadian yang berkaitan dengan histeria yang berpunca daripada seseorang individu itu dirasuk oleh jin. Ibnu Kathir juga ada menyatakan di dalam tafsirnya, apabila seseorang itu dirasuk, mereka secara tidak langsung akan terhalang daripada mengingati Allah kerana pada waktu itu syaitan ini telah menguasai hati mereka. Namun, terdapat juga sesetengah individu yang berpendapat bahawa histeria ini adalah berpunca daripada masalah psikologi seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka menganggap bahawa individu yang mengalami kecelaruan fikiran akan lebih cenderung untuk terkena histeria. Walau bagaimanapun, seperti yang kita ketahui, makhluk halus ini, jin, syaitan, diorang lebih gemar untuk mendekati individu yang mempunyai lemah semangat. Jadi tidak dapat dibangkang dan dinafikanlah bahawa histeria ini juga berpunca daripada kerasukan jin. Itu perkara ini dapat dilihat di dalam artikel yang bertajuk Jin dan Syaitan Sebab Penyakit Rohani dan Jasmani yang ditulis oleh Profesor Dr. Cik Zarina binti Saari, iaitu Profesor Madya di Universiti Melaya, dan juga Dr. Said Muhammad Hilmi Said Abdul Rahman, iaitu pensyarah di Universiti Melaya. Di dalam artikel ini mereka ada membincangkan isu berkaitan dengan jin dan syaitan ini sebab seseorang itu terkena penyakit. Sebenarnya kita dapat lihat punca penyakit ini ada banyak. Dia bukan sahaja daripada faktor pemakanan atau genetik, tapi faktor ini juga perlu diambil kira. Tapi kita dapat lihat perubatan moden pada masa sekarang dia tidak titik beratkan tentang faktor ini, dan faktor ini juga tak termasuk dalam silibus perubatan kerana ia dikatakan tidak bersifat eksperimental. Tapi walau bagaimanapun, sebenarnya faktor ini perlulah diambil kira sebab pernah juga jadi di mana satu keadaan yang pesakit itu mengalami kesakitan, rasa sakit-sakit di sesetengah bahagian. Tapi apabila mereka melakukan pemeriksaan, tidak ada keputusan apa-apa yang menyatakan mereka itu sakit. Jadi dekat sini kita dapat lihat yang faktor jin dan syaitan ini sebenarnya ada mempengaruhi seseorang itu untuk terkena penyakit, dan sebab itu jugalah sebenarnya ada pusat rawatan Islam macam pusat rawatan Islam Darusshifa yang Harundin tu, dan pusat rawatan Islam lain yang boleh dipercayai. Sebenarnya apa beza antara penyakit rohani dengan jasmani ni? Jadi menurut Ibnu Qayyim, dia membahagikan penyakit ini kepada dua kategori. Pertama, penyakit rohani iaitu berkaitan dengan hati, sebagai contoh macam perasaan was-was, perasaan-perasaan yang buruk, kemudian kerasukan, histeria, dan dekat dalam artikel ini penulis ada masukkan contoh kisah Nabi Adam. Jadi kisah Nabi Adam dengan Hawa ini dikatakan terkena penyakit rohani ini kerana mereka jadi was-was untuk percaya ke tak kata-kata iblis ini untuk suruh diorang makan buah kuldi ni. Sampailah akhir sekali mereka ni terkena hasutan syaitan, bisikan syaitan ini yang betul-betul suruh diorang untuk macam hasut diorang, perdaya diorang untuk makan buah kuldi. Kemudian seterusnya adalah penyakit jasmani. Penyakit jasmani ini adalah penyakit fizikal, iaitu anggota badan kita.
macam demam ke, luka macam tu. Dan dalam artikel ni kita dapat lihat contoh yang penulis ni letak adalah kisah Nabi Ayub yang terkena penyakit kulit. Jadi kisah ini sebenarnya dikatakan Nabi Ayub ni terkena penyakit kulit ini disebabkan oleh gangguan syaitan yang meresapi tubuh dia, tubuh Nabi Ayub. Sebenarnya syaitan ni dia berniat untuk bagi Nabi Ayub ni terkena penyakit kulit supaya Nabi Ayub ni rasa malas untuk beribadah pada Allah sebab dah derita tengah sakit dan teruk. Tapi malangnya taktik syaitan ni tak menjadi sebab Nabi Ayub dia tak berputus asa untuk berusaha untuk berdoa pada Allah, sampailah satu hari yang Allah makbulkan doa dia dan Nabi Ayub sembuh daripada penyakit kulit yang dideritai olehnya selama ni. Sebab itulah kita dapat lihat yang sebenarnya faktor jin dan syaitan ini perlulah diambil kira sebab benda ni memang ada, memang wujud. Dan kita dapat juga lihat kisah-kisah Nabi yang terkena penyakit akibat daripada gangguan jin dan syaitan ini. Pada bahagian ini, saya akan membincangkan tentang kesan hasutan syaitan terhadap umat Islam. Jadi macam yang kita tahu, godaan syaitan ini dia telah berbagi impak yang sangat besar pada manusia. Manusia menjadi angkuh, menjadi sombong, melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam tanpa rasa serba salah pun dalam diri. Perkara ini dapat juga dikait dengan isu berkaitan dengan LGBT, iaitu mempunyai hubungan sejenis. Perkara-perkara ini dilarang dalam agama, tapi kita dapat lihat masyarakat pada masa kini termasuklah umat Islam banyak melakukan hubungan sejenis ini tanpa rasa takut, tanpa rasa risau pun akan akibat yang bakal menimpa mereka akibat perbuatan ini. Dan amat mengecewakan dan sedih sebab umat Islam pada masa kini, termasuklah anak-anak muda pada masa kini, terjerumus dengan perkara-perkara ini. Dan isu berkaitan dengan LGBT ini merupakan kesan daripada hasutan syaitan kerana ini merupakan perkara yang memesongkan akidah seseorang dan perkara ini dilarang dalam agama. Jadi kita dapat lihat Islam memang mengharamkan hubungan sejenis iaitu LGBT ini, dan kita dapat lihat dalam hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW ada bersabda, Allah melaknat sesiapa yang mendatangi binatang, Allah melaknat sesiapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dan Nabi Muhammad SAW sebut perkara ini 3 kali. Jadi dekat sini pun kita dapat tengok yang perbuatan isu yang berkaitan dengan LGBT ini amat ditentang dalam Islam. Kita tidak boleh melakukan perkara ini kerana ini merupakan perkara yang merosakkan akidah seseorang itu. Kesan hasutan syaitan termasuklah penyelewengan dan tipu daya dalam perniagaan. Ini merupakan satu kelakuan yang telah melanggar etika perniagaan yang dituntut dalam Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana Islam telah mengajar tata cara berniaga yang mengikut syariat dan mengharamkan amalan riba. Tetapi pada masa kini kita dapat lihat masih terdapat segelintir daripada peniaga yang mengamalkan amalan riba ini untuk mengaut keuntungan yang berlebihan sehingga ia menjadi salah di sisi Islam. Syaitanlah yang telah menanam perasaan tamak ni dalam diri seseorang individu yang mempunyai pengetahuan agama yang lemah. Jadi dia hasut seseorang ini untuk ada perasaan tamak, untuk kaut keuntungan. Antara hadis yang kita dapat tengok yang ada cakap pasal pengharaman riba ni adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba dan 2 orang saksinya. Jadi melalui hadis ini kita dapat lihat bahawa amalan riba ini merupakan dosa yang besar dan diharamkan dalam Islam, tetapi syaitan tidak akan pernah putus asa untuk hasut manusia melakukan amalan-amalan buruk ini. Pada bahagian ini, saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk menghalau syaitan, jin daripada terus menghasut kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi saya akan bagi contoh Qarin. Okey, Qarin kita tahu dia adalah pendamping kita tapi daripada kalangan jin yang akan menghasut kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi kita tak bolehlah biar Qarin ni kawal diri kita. Jadi apa yang kita boleh buat?
kita perlulah mendekatkan diri kita dengan ajaran agama. Sebagai contoh, kita haruslah solat 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggalkan solat, jangan lambat-lambatkan solat. Lepas tu kita kenalah baca Al-Quran, zikir. Setiap kali kita nak mulakan kerja, kita mulakan dengan bismillah. Kerana benda-benda ini akan melemahkan jin, akan melemahkan korin daripada menghasut kita. Sebab benda-benda ini akan menggugat mereka sebenarnya. Sebab itulah kita kena ada pegangan agama yang kuat, kena menghayati agama, amalkan benda-benda ini supaya diri kita akan terpelihara daripada gangguan dan bisikan-bisikan syaitan. Selain itu, terdapat juga cara untuk kita menghalau jin ni daripada terus mengganggu kehidupan kita dan mengganggu rumah yang kita diami ni. Antaranya, kita boleh mengamalkan bacaan surah Al-Baqarah, ayat kursi. Antara hadis yang kita boleh lihat adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW ada bersabda, "Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Jadi dekat sini kita dapat lihat yang jika penghuni dalam sesebuah rumah tu dia tidak mengamalkan bacaan ayat Al-Quran, tak solat, rumah dia ni akan jadi tempat persinggahan syaitan, sebab syaitan suka kat tempat yang mempunyai aura-aura yang negatif ni. Sebab itulah kita kena amalkan bacaan ayat Al-Quran, kena solat, sebab syaitan takut sebenarnya apabila mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, sebab ayat-ayat suci Al-Quran ni seolah-olah macam mencederakan syaitan. Macam kita boleh tengok juga sebenarnya maksud ayat kursi adalah panah berapi yang bertalu-talu. Manakala surah Al-Baqarah pula, dia sebenarnya akan menghalang jin daripada masuk rumah kita. Oleh itu, kita sebagai umat Islam digalakkan sebenarnya untuk memahami bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang kita baca ni, supaya dia lebih berkesan untuk menghalang diri kita daripada terkena bisikan-bisikan syaitan ni, sebab kita ada penghayatan agama yang mendalam. Kesimpulannya, menurut pandangan saya sebagai pengkaji, saya mendapati bahawa syaitan ini sebenarnya merupakan satu definisi yang umum untuk menggambarkan sifat makhluk Allah yang menderhaka pada Allah dan dilaknat oleh Allah. Syaitan ini juga dia boleh jadi daripada golongan jin dan boleh juga jadi daripada golongan manusia. Tapi diorang ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk menyesatkan manusia daripada jalan yang benar, untuk memesongkan akidah seseorang, untuk jerumuskan seseorang itu masuk ke dalam api neraka bersamanya. Jadi kita harus sebagai umat Islam haruslah kuat untuk menangani, untuk jauhkan diri daripada bisikan-bisikan dan godaan-godaan syaitan untuk hasut kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, macam untuk melakukan maksiat, untuk tinggalkan solat, tak membaca Al-Quran, menderhaka dan perkara-perkara yang buruk. Sebab itulah kita kenalah ada penghayatan agama yang kuat, supaya dengan izin Allah diri kita juga akan terpelihara daripada bisikan dan godaan syaitan ini. Dan kita juga harus ingat satu benda, tak semestinya kalau kita tak nampak syaitan tu, kita tak nampak hantu ke apa semua, maksudnya dia tak wujud. Tak semestinya benda yang kita tak nampak dengan mata kasar kita itu tak wujud. Sebab sebenarnya diorang ni wujud, diorang ada, tapi berada di dimensi yang berbeza. Dan hanya orang terpilih saja ada kelebihan untuk lihat diorang ni sebenarnya. Tapi orang tertentu saja yang dipilih oleh Allah. Akhir sekali, cadangan yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk menghindarkan diri daripada terjerumus dengan perkara-perkara yang dapat memesongkan akidah adalah dengan mempunyai pegangan agama dan penghayatan agama yang mendalam. Perkara ini sebenarnya perlulah dititik beratkan oleh semua individu, kerana penghayatan agama yang mendalam akan memberi kesan kepada personaliti seseorang, pada pemikiran seseorang itu, dan akan menjauhkan seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara yang buruk, sebab kita akan tahu untuk membezakan perkara yang baik untuk dilakukan, perkara yang buruk untuk dilakukan.
Jadi kita juga haruslah mempelajari ilmu-ilmu agama. Waktu kita baca ayat Al-Quran, waktu kita baca Al-Quran, kita bacalah juga tafsiran dia supaya kita lebih menghayati, lebih menjiwai agama Islam yang indah ini. Sebab itulah amalan berzikir, membaca Al-Quran perlulah dipraktikkan dalam diri setiap individu agar kita terpelihara daripada godaan-godaan dan bisikan-bisikan syaitan untuk menghasut kita melakukan perkara-perkara yang jauh daripada agama.